Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 11 Januari bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Laluan pengedar dadah dan flat PPR digempur. 7 suspek ditahan positif dadah. Iran mengaku tembak jatuh pesawat Ukraine. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan operasi Icebreaker 2.0 yang diperhebat di beberapa kawasan di ibu negara awal pagi hingga lewat malam tadi. Polis turut mengesan pembonceng dan penunggang motosikal yang melalui kawasan berhampiran stesen komuter PPR Kampung Limau yang dipercayai menjadi laluan pengedar dadah. Di lokasi terbabit, seorang tokan dan 7 suspek ditahan selepas didapati positif dadah. Ikuti laporan disediakan wartawan Ali Tupan Rajali yang mengikuti Ops Icebreaker 2 bersama anggota bahagian siasatan jenayah dan narkotik IPD Brickfields. Saya mengikuti operasi yang dijalankan di 3 kawasan. Kawasan Pantai Dalam berhampiran stesen komuter PPR Kampung Limau menjadi lokasi pertama diterjah pasukan polis. Setibanya di lokasi ini, polis mengepung laluan masuk ke kawasan Semak yang dipercayai menjadi sarang pertemuan pengedar dan penagih. Hasilnya, seorang suspek berbangsa India yang dipercayai tokan pengedar barang terlarang itu ditahan. Kesemua yang melalui kawasan ini dengan menaiki motosikal turut diberhentikan untuk diperiksa. Bagaimanapun, seperti rakaman ini, kelihatan ada yang mengelak daripada bertembung pihak berkuasa dan cuba melarikan diri. Tidak kurang 2 jam kemudian, di lokasi sama, seramai 8 orang suspek diperiksa dipercayai mengedar dan membeli barang haram berkenaan. 7 daripada mereka positif dadah lalu ditahan. Antara yang dirampas, 13 paket heroin seberat 22.5 gram dan 4 paket syabu seberat 3.7 gram. Kesemua rampasan bernilai RM2,000. Lokasi di sebelah malam pula diteruskan ke Blok 102 PPR Kampung Limau atas maklumat yang diperoleh pihak berkuasa daripada salah seorang suspek yang ditahan pada sebelah petang. Selain kawasan Semak Samun di Pantai Dalam Kuala Lumpur yang menjadi tumpuan kegiatan pengedaran dadah yang dijalankan dalam operasi Icebreaker petang tadi, sekarang saya dan kru berada di lokasi seterusnya yang dipercayai menjalankan aktiviti berkenaan, namun tiada hasil dan tangkapan yang dapat dilakukan kerana dipercayai kehadiran pihak berkuasa dihidu suspek berkenaan. Beralih ke lokasi seterusnya di PPR Pantai Ria, juga tiada serbuan dan tangkapan dilakukan kerana pagar rumah berkunci dan dirantai. Dipercayai rumah berkenaan telah ditinggalkan oleh suspek sebelum pihak berkuasa tiba. Bagaimanapun, pemantauan dan operasi akan berterusan bagi membendung gejala penyalahgunaan dadah di negara ini. Laporan Ali Topan Rajali. Seorang lelaki maut selepas kenderaan yang dipandu terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori. Kejadian berlaku di kilometer 272.8 Lebuh Raya Utara Selatan dari arah utara berhampiran kawasan rehat dan rawat Seremban Negeri Sembilan awal pagi tadi. Mangsa yang maut dikenali sebagai Leong Mun Lung, 51 tahun, Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Seremban 2, Pegawai Bomba Kanan Muhammad Syazwan Saidi, berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 5.04 pagi. Sebuah jentera bersama 12 anggota dikejarkan ke tempat kejadian bersama Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Nilai. Sebaik tiba di lokasi, mangsa didapati tersepit di tempat duduk pemandu. Pihak bomba mengambil masa kira-kira 30 minit
untuk mengeluarkannya menggunakan peralatan khas. Pemandu lori 3 tan berusia 42 tahun pula mengalami sakit dada serta sesak nafas dan dikejarkan ke Hospital Tuanku Jaafar untuk rawatan lanjut. Difahamkan pemandu lori membawa muatan botol plastik dari Melaka ke Ipoh Perak itu baru memulakan perjalanan selepas selesai berehat di kawasan rehat dan rawat Seremban sebelum kenderaannya dilanggar dari arah belakang oleh kenderaan mangsa yang maut. Musim kemarau di utara tanah air sejak beberapa minggu lalu akibat monsun timur laut memberi kesan kepada sumber pendapatan nelayan di Perlis. Dakwa mereka hasil tangkapan turun dengan mendadak berbanding kebiasaannya. Tinjauan di 2 pelantar ikan di Kuala Perlis menyaksikan kebanyakan bot nelayan hanya tersadai di muara sungai. Ini kerana ia tidak dapat bergerak akibat kawasan perairan di pelantar menjadi cetek dan kering. Jika ada yang mahu mencuba nasib, mereka hanya boleh turun ke laut selepas air sungai naik sekitar jam 10 hingga 11 pagi sahaja. Kalau kadang-kadang lepas keluar pergi sampai pukat, sampai 20 pukat, boleh pun 100 kilo, 50 kilo, tak boleh mudah. Persatuan Pendidikan dan Kebajikan Jaringan Nelayan-Nelayan Pantai Malaysia, Jaring, turut mengakui masalah yang dihadapi nelayan itu. Kata pengerusi Perlisnya, Musa Safar, daripada dahulu golongan berkenaan mampu memperoleh 200 kg tangkapan ikan setiap kali turun ke laut. Namun kini merosot kepada cuma kira-kira 10 kg sahaja. Itu pun ada nelayan yang terpaksa berkongsi bot bagi menjimatkan kos minyak. Tengok kadang-kadang dia tumpang-tumpang kerja dengan orang lah. Jadi kalau 2 buah perahu tu kan, jadi 3 buah pergi sebuah lah campur tu lah. Tumpang-tumpang. Dia nak pergi sendiri. Masalah kos perbelanjaan. Menurutnya, terdapat kira-kira 1,600 nelayan di Kuala Perlis. Tetapi ketika ini kurang 200 nelayan sahaja yang masih bertahan. Kebanyakan sudah beralih arah dan tidak lagi menjadikan rutin turun ke laut sebagai pekerjaan utama. Dalam pada itu, tinjauan di pasar mendapati ikan kembung bersaiz kecil dan sederhana dijual pada harga RM13 sekilogram. Kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun yang ditemui orang awam di Taman Megah Batu 9 Ceras lewat petang semalam akhirnya diserahkan kepada ibu bapanya. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Ahmad Zafir Muhammad Yusof, ibu kanak-kanak terbabit menghubungi polis malam tadi selepas kehilangan anaknya itu tular di media sosial malam tadi. Wanita berusia 35 tahun itu kemudiannya tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang jam 9 malam tadi bagi menuntut anaknya dengan membawa beberapa dokumen sebagai bukti sokongan. ACP Ahmad Zafir berkata kanak-kanak itu diserahkan semula kepada kedua ibu bapa kandungnya dan telah dibawa pulang dengan selamat. Berdasarkan keterangan, kanak-kanak perempuan itu dipercayai keluar sendirian untuk bermain di luar rumah melalui pintu hadapan yang tidak berkunci. Polis mengucapkan ribuan terima kasih kepada media dan orang ramai kerana membantu menyebarkan berita berkaitan kehilangan kanak-kanak itu hingga berjaya menyerahkan semula kepada keluarganya. Vivo V17, detik indah melangkaui jangkaan. 32 megapiksel Ultra O-Skin Swafoto. Vivo. 1 Januari 2020, ibarat hari hitam buat perokok di negara ini. Ramai perokok gelisah serentak penguatkuasaan larangan merokok walaupun kawasan yang dilibatkan cuma di restoran dan premis makanan. Sebagai alternatif, kemudahan zon merokok juga mula dibenarkan. Bak kata orang, tiada rotan, akar pun berguna. Tinjauan mendapati kemudahan itu diterima oleh orang keliling. Meninjau zon merokok pertama di negara ini berhampiran sebuah pusat beli belah di Ampang, Selangor. Keadaannya tidaklah sehebat mana. Cuma 2 buah kerusi panjang diperbuat daripada batu dan 2 bekas untuk meletak habuk dan puntung rokok. Kerana binaannya agak baru, lengkap dengan bumbung serta lantai bermozaik, zon merokok ini masih boleh dikategorikan sebagai agak cantik dan mudah. Letaknya pula kira-kira 6 meter dari premis lain. Di sebalik semua itu, majoriti orang keliling masih bersetuju dengan tolak ansur daripada pihak kerajaan kepada perokok. Okeylah, dia orang buat macam ni untuk zon merokok tempat disahaskan. Okeylah macam ni. Pada ada tempat yang
jualan makanan semua tu kan. Jauh daripada ni, okey, tempat sesuai lah ni. Okeylah dekat sini sebab bebas daripada rokok kan. Jadi nak makan pun dah selesa lah. So ada apa-apa pandangan tentang ini? Pandangan macam budak-budak pun dekat sini nak main pun okey. Tak ada bau asap rokok. Jadi selesa lah semuanya. Lain padang, lain belalang. Zon merokok yang akan disediakan di tempat lain perlu menggunakan reka bentuk berbeza. Yang penting, kemudahan asas seperti tempat habuk rokok dan kerusi perlu ada. Dan untuk lebih kreatif, grafiti berbentuk nasihat kepada perokok juga boleh diletakkan. Ini termasuk restoran yang merancang menyediakan tempat khas untuk perokok. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, penyediaan tempat merokok itu boleh dilakukan dengan syarat mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan. Dan apa yang saya perasan, dia tidak mengganggu kita orang punya bisnes perniagaan lah. Kalau macam semakin ada kat kawasan sana lah. So tak ada efek apa-apa lah. Mengikut laporan, sejumlah RM1 juta diperuntukkan bagi direbut oleh 155 PBT seluruh negara dalam menyediakan zon merokok. Kraf Mengkuang melalui fasa pemodenan apabila seni tradisional itu digabungkan dengan bahan yang bukan berasaskan tumbuhan seperti denim dan kanvas. Nilai tambah itu bertujuan memberi lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Ilham seni setiap produk Mengkuang usahawan tempatan Ahmad Sobri Sain bersifat kontemporari dan eksklusif. Beliau pernah bereksperimentasi dengan pelbagai seni kraf sebelum ini, tetapi Mengkuang dilihat lebih berpotensi luas untuk dipasarkan. Memerlukan ketelitian dalam setiap hasil kerja, setiap produk yang dihasilkan mengambil masa hampir 3 hari untuk disiapkan. Dalam usaha meluaskan pasaran produk berinovasi ini, kerjasama strategik dengan jenama antarabangsa dilakukan, sekaligus membuka ruang untuk pengusaha kreatif ini berkarya. Terbaru, tukang jahit moden ini berkolaborasi dengan legenda papan selaju Malaysia, Pak Din Musa, dan pengeluar jenama kasut antarabangsa popular untuk projek edisi khas Tikar Mengkuang. Untuk yang projek Vans tu, saya buat bahagian bag. Memang benda ni agak sukar juga, tapi saya sukakan cabaran tu. Hasil bidaan bag tu, tak silap saya, dalam 1,000 lebih USD. Memang di luar dugaan lah harga macam tu kan. Itu adalah satu pencapaian yang saya bangga jugalah. Elemen generasi muda yang disuntik ke dalam warisan kraf tangan Melayu ini adalah petanda positif kebangkitan karya seni tempatan di persada antarabangsa. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Perkembangan terkini siasatan nahas pesawat Ukraine. Iran mengaku pesawat terbabit terbang terlalu hampir dengan kawasan tentera dan ditembak secara tidak sengaja berikutan kesilapan manusia. Kenyataan yang disiarkan TV rasmi Iran memaklumkan pihak yang terlibat akan dikenakan tindakan sewajarnya. Malah ia turut dinyatakan sendiri oleh Menteri Luar Iran Muhammad Javad Zarif menerusi Twitter rasminya. Beliau turut berduka cita pengesahan berkenaan selain memohon maaf atas kejadian yang berlaku. Ia seperti mana didakwa Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sebelum ini bahawa terdapat bukti mengaitkan Iran menembak pesawat Ukraine sehingga mengorbankan 176 penumpang dan anak kapal, namun dinafikan Iran. Kenyataan Trudeau itu disokong pemimpin barat lain termasuk Perdana Menteri Britain Boris Johnson yang membuat kesimpulan memang ada bukti menunjukkan nahas terbabit berpunca daripada bedilan peluru berpandu tidak disengajakan. Tragedi menimpa pesawat itu ketika dalam penerbangan ke Kiev dengan sebahagian besar penumpang ialah rakyat Iran dan Iran Kanada terhempas di barat daya Tehran dilaporkan terbakar sebelum menjunam. Nahas berkenaan berlaku selepas Iran melancarkan serangan 22 peluru berpandu ke pangkalan tentera Amerika Syarikat di Iraq.
Rusia dan Turki mencapai persetujuan untuk melaksanakan gencatan senjata baru di Idlib, Syria. Perkara itu disahkan salah seorang pegawai kanan tentera Rusia, Major General Yuri Borenkov, menerusi laman Facebook rasminya. Beliau memaklumkan gencatan senjata berkuat kuasa di kawasan bebas perang. Ia dilaksanakan selepas persetujuan bersama dicapai antara Moskow dan Ankara. Sehingga kini kumpulan Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang menguasai sebahagian besar Idlib tidak memberikan sebarang reaksi berhubung perkembangan berkenaan. Disember lalu, Turki telah meminta Rusia untuk melaksanakan gencatan senjata dan menghantar wakil ke negara itu bagi membincangkan isu terbabit, iaitu bulan sama di mana rejim Bashar al-Assad dan sekutunya melancarkan serangan tanpa henti ke kawasan yang masih menjadi kubu kuat kumpulan anti kerajaan. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, pada bulan itu sahaja hampir 300,000 orang awam telah melarikan diri ke kawasan bersempadan dengan Turki bagi mencari perlindungan. Pengumuman gencatan senjata sebelah pihak yang dibuat Moskow bukan perkara baru. Ini kerana pada September 2019, gencatan yang sama telah dibuat selepas serangan tanpa henti pada April 2019. Secara keseluruhan, 11,215 nyawa termasuk 1,000 kanak-kanak menjadi korban konflik di Syria sepanjang 2019. Meskipun angkanya melebihi 10,000 orang, jumlah kematian berkenaan dianggap paling rendah sejak kebangkitan rakyat menentang rejim Bashar pada Mac 2011. Pilihan raya Taiwan bermula hari ini dan keputusan paling awal dijangka diketahui beberapa jam selepas pusat pengundian ditutup pada jam 4 petang. Laporan agensi berita pusat Taiwan memaklumkan terdapat lebih 19.31 juta pengundi berdaftar akan mengundi di 22 bandar dan daerah. Hampir 70% daripada jumlah pengundi berdaftar datang dari 6 majlis perbandaran khas Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan dan Kaohsiung. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, seramai 1.18 juta pengundi berumur antara 20 hingga 23 tahun menyumbang sebanyak 600 undi dan pertama kali mengundi. Sejumlah 17,226 pusat pengundian dibuka di seluruh Taiwan bermula jam 8 pagi hingga 4 petang. Sejurus pusat pengundian ditutup, kertas undi akan dikira dan dimaklumkan kepada pihak berkuasa Pilihan Raya Pusat dan tempatan. Presiden Tsai Ing-wen dari parti yang memerintah, Parti Progresif Demokratik DPP, dicabar Han Kuo-yu dari Parti Pembangkang Utama, Kuomintang KMT dan James Sung, pengerusi Parti People First PFP. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dalam satu insiden tembakan di sebuah sekolah di Bandar Torreon, Mexico. 4 yang lain dilaporkan cedera. Laporan awal menyebut suspek yang merupakan pelajar sekolah telah membawa 2 pucuk pistol ke dalam kelas. Pihak sekolah segera memindahkan pelajar selepas penggera dibunyikan. Sejurus tembakan dilepaskan sebelum jam 9 pagi waktu tempatan. Datuk Bandar Torreon, Jorge Zermeno, memaklumkan murid lelaki itu menembak dirinya sendiri selepas menembak guru dan rakan sekelasnya. Suspek berusia antara 8 hingga 12 tahun. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Seorang pelari muda didapati positif doping ketika menyertai kejohanan tertutup Kesatuan Olahraga Malaysia KOM Ogos tahun lalu. Ianya disahkan Badan Induk Olahraga itu yang sedang melakukan siasatan selepas keputusan ujian sampel A mengandungi 2 bahan terlarang iaitu metasteron dan oksimetolon, sejenis steroid androgenik anabolik. Kes kegagalan ujian doping terbaru itu menjadi tumpuan semasa mesyuarat Kesatuan Olahraga Malaysia KOM semalam. Presidennya Dato' SM Mutu memaklumkan ianya berlaku semasa saingan tertutup Malaysia yang berlangsung 18 Ogos 2019 membabitkan pelari lelaki 4 kali 100 meter. Keputusan ujian doping sampel A pelari berusia 17 tahun itu gagal selepas didapati mengandungi bahan terlarang. Naltrexone untuk vitamina. Itu anabolic steroid. Dia ambil metasteron dengan oksimetolon. Oksimetolon.
dijumpai dalam ujian. Tapi belum dipastikan dia ini di jalan siasatan jugalah. Sesi pendengaran telah bermula dengan memanggil tertuduh pada 26 Disember lalu dan jurulatihnya kemarin sebelum jawatankuasa memuktamadkan siasatan minggu depan. Penggunaan steroid merupakan kesalahan berat mengikut peraturan Agensi Anti-Doping Dunia (WADA), sekaligus tertuduh berdepan hukuman penggantungan sehingga 4 tahun sekiranya didapati bersalah. Pasukan Universiti Kuala Lumpur UniKL menumpaskan pasukan hoki Terengganu THT 3-2 dalam pertembungan Piala Sumbangsih Liga Hoki Malaysia TNB MHL sekaligus menjulangnya buat kali pertama. Bermain di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, pertemuan ini sememangnya dinantikan memandangkan UniKL dan THT merebut trofi pertama di pembukaan saingan Liga Hoki Malaysia TNB MHL. Kedua-dua pasukan tampil dengan corak permainan terbuka, namun jaringan yang dinantikan hanya tiba pada minit ke-19 apabila Muhammad Razi Abdul Rahim memberikan pendahuluan buat UniKL hasil pukulan sudut penalti. THT memperoleh gol penyamaan menerusi pemain kebangsaan Fazal Saari pada minit ke-26 sebelum Faizal sekali lagi menemui sentuhan jaringan menerusi gerakan padang 10 minit berselang untuk memberikan giliran kepada THT mendahului lawan. Kelebihan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila UniKL mengikat kedudukan juga menerusi penjaring gol pertamanya Razi yang terus membuktikan ketajaman pukulan sudut penalti. Pemain import baru UniKL dari Belanda muncul wira pasukannya dengan menjaringkan gol pemisah pada minit ke-50 yang memberikan kemenangan 3-2 sebaik permainan tamat. Kejayaan kelab Lembah Kelang itu menjulang trofi membolehkan mereka membalas dendam kekalahan tahun lalu selepas tewas 3-1 menerusi penentuan penalti shootout kepada lawan dalam penentuan sama TNB MHL. Sementara itu, dalam satu lagi saingan Liga, aksi di antara Maybank dan Akademi KL terpaksa ditunda selama 30 minit akibat hujan lebat di Stadium Hoki Nasional 2 Bukit Jalil. Akademi terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi sentuhan penyudah hasil gol padang Arif Sabrun pada minit ke-24. Begitupun, Maybank hanya memerlukan 1 minit untuk menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Haziq Samsul yang menyempurnakan penalti. Kebangkitan itu diterjemahkan pada suku ketiga permainan selepas Muhammad Nur Ashraf Ishak menyudahkan pukulan sudut penalti. Akademi terus ditenggelamkan lawan yang menyumbat 2 lagi gol padang masing-masing oleh Muhammad Aslam, Muhammad Hanafiah dan Haziq untuk memastikan kemenangan sulung 4-1 buat Maybank. Badminton Masters Malaysia 2020. Pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia mencipta kejutan apabila menewaskan pilihan ke-7 kejohanan Siyu Chi dari China di peringkat suku akhir malam tadi. Kejayaan menewaskan naib juara dunia 2018 itu sekaligus menyaksikan Zijia menetapkan pertemuan menentang pemain nombor 1 dunia Kento Momota di separuh akhir hari ini. Zijia membuat permulaan kurang memuaskan apabila tewas mudah set pertama 12-21. Namun memasuki set kedua, pemain perseorangan lelaki nombor 1 negara ini kembali mendapat rentak untuk mengikat kedudukan satu sama hasil catatan 21-16. Beraksi di set penentuan, Zijia nyata lebih layak dijulang sebagai pemenang menerusi permainan bertenaganya sehingga mata kemenangan 21-19 sekaligus mencipta kemenangan pertama ke atas Siyu Chi dalam 3 pertemuan sebelum ini. Memang kalau tengok memang susah lawan dengan Momota first, dan dia pun bukan pemain yang senang untuk menang, dan dia pun ranking number 1, dan memang saya esok pun akan fight my best macam hari ini juga, dan untuk saya kalau menang saya pun akan fight sampai hari ini macam inilah. Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual kayuhan komuniti Polis Diraja Malaysia anjuran bersama syarikat Central Spectrum Sdn Bhd di sekitar Pulau Indah. Ia disertai kira-kira 300 peserta membabitkan kayuhan sejauh 20 km. Saya Marcel Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.